Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya kita dapat sama-sama berkumpul di alam maya ini berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ya, setiap derap data yang upload dan juga didownloadkan bakal membuahkan pahala bagi kita semua menjadi penghapus dosa dan pengangkat darjat di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Selawat serta salam sentiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hinggalah ke akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baik, terima kasih bagi mereka yang telah menyaut panggilan kami. Kami ingin memberitahu anda tentang objektif The Malam Jumaat Show ini. Kami akan bersiaran pada setiap malam Jumaat, mana setiap Khamis jam 8.45 malam, dan sebabnya adalah kerana akhir-akhir ini kita semua telah dilanda dengan gelombang pendigitalan, di mana setiap lapisan masyarakat kita, mahu ataupun tidak, sudah terbiasa dengan pelbagai peranti media sosial. Kalau kita imbas pada tahun 80-an, masyarakat di dunia ini juga mengalami gelombang yang sama, di mana hampir kesemua rumah-rumah mempunyai akses kepada rancangan-rancangan di kaca TV. Pada masa tu, mulalah tahun 70-an sudah mula ada kaca TV ataupun 60-an, tapi kongsi-kongsi, jiran-jiran akan berkongsi. Namun pada tahun 80-an, kita boleh lihat hampir semua rumah ada TV, baik TV kotak yang boleh buka tutup tu, maupun ada yang mempunyai TV yang lebih canggih. Dan saya ingat pada masa tu TV yang paling popular adalah jenama National, kalau tak silap saya. Dan atas kesedaran ini, demi memastikan Muhammadiyah semasa dengan isu-isu terkini di dunia internet hari ini, kami akan memulakan The Malam Jumaat Show live di Facebook pada setiap malam Jumaat jam 8.45 malam setiap hari Khamis. Dan kami akan menyentuh isu-isu yang dekat dengan hati masyarakat kita. Dan jika ada isu yang sedang tular ataupun viral, kami juga akan menyentuhnya dengan mempunyai matlamat ya, bukan untuk kecam tetapi untuk mendidik, memberikan perspektif kami di Muhammadiyah dari sudut kaca mata Islam. Dan sudah pasti anda bukan bersama ataupun melihat saya seorang saja. Kami akan mengundang para asatizah kami, ilmuwan serta orang ramai, yakni mungkin anda, untuk terlibat sama memberikan buah pendapat dan pandangan. Dan jika anda ingin memberikan pandangan anda, silalah type di ruang komen, berikan pandangan anda, maklum balas anda yang membina, di mana kita akan ambil poin-poin yang anda berikan kepada kita dan kita akan share ataupun kongsikan melalui wadah ini. Baiklah, selepas azan maghrib tadi, maka sudah masuklah hari Jumaat. Sekarang ini kita berada di malam Jumaat. Dan sudah pastinya di malam Jumaat ini kita semua akan berlumba-lumba melaksanakan pelbagai kebaikan maupun amalan. Ya. Kalau yang kita tahu bahawa pada malam ataupun mulanya malam Jumaat hinggalah ke hari esok nanti insya-Allah, kita digalakkan membaca Suratul Kahf ataupun Al-Kahfi. Dan bagi mereka yang sudah mulakan, insya-Allah dapat teruskan. Dan bagi mereka yang ingin melakukan lebih banyak lagi amal kebajikan, bolehlah menderma melalui PayNow kepada Muhammadiyah, dan kami ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang telah menderma dengan jazakallahu khairan katsiran. Dan ingin saya berkongsi tentang hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Masya Allah. Perkataan terima kasih ini ya tuan-tuan dan puan-puan, perkataan terima kasih ini sangat penting. Hatta kepada adik-adik kita, kepada mereka yang berusia muda, kalau mereka senyum kepada kita sekalipun, kita katakanlah kepada mereka terima kasih. Kerana
dalam keadaan kita serba digital, serba social media ni, kadang-kadang perkara yang sekecil ini selalu kita lupakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sumbangan ikhlas anda kepada Muhammadiyah, ingin saya beritahu anda semua bahawa kami adalah sebuah persatuan dakwah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sumbangan anda akan membantu kami semua meneruskan pelbagai kerja-kerja kebajikan, pendidikan dan serta meluaskan lagi pemahaman terhadap agama Islam kita yang tercinta. Muhammadiyah bukan baru saja dibina, dan Muhammadiyah telah terbina pada tahun 1957, ditubuhkan di Singapura sebagai sebuah badan dakwah, dan kita berpegang kepada surat Al-Imran ayat 104 mafhumnya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yakni amar ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kami mengajak anda semua untuk bersama-sama kami dalam usaha untuk menghidupkan lagi agama Islam di Singapura ini melalui menyokong kami baik dengan dana ataupun derma ataupun jadi sukarelawan kami ataupun sertai kami sebagai anggota di Persatuan Muhammadiyah, insya-Allah. Baik, hari ini kita mempunyai sebuah segmen yang sangat istimewa. Saya akan kongsikan poster korban, ibadah korban yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah pada tahun ini tidak dapat melaksanakan ibadah korbannya di nombor 14 Jalan Selamat, dan kami telah bekerjasama dengan syarikat Hizam untuk melaksanakan ibadah korban kami di Indonesia, Bangladesh dan juga di Australia. Bagi mereka yang telah membuat penempahan di Australia dan telah menandakan bahawa mereka ingin daging korban dihantar ke sini, insya-Allah perkara itu akan dapat dilaksanakan. Bagi mereka pula yang ingin membuat ibadah korban di Australia, belum buat pendaftaran tapi ingin membuat ibadah korban di Australia, maaf, sudah penuh, tidak ada lagi ruang, tapi anda boleh melaksanakan ibadah korban anda di Bangladesh dan juga di Indonesia bersama dengan Persatuan Muhammadiyah. Saya ingin mengundang salah seorang asatizah Singapura yang sangat mesra dengan Persatuan Muhammadiyah, Ustaz Khairani Basiran, untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini untuk merenung peristiwa yang sangat bermakna kepada semua umat Islam. Pengajaran apakah yang boleh kita ambil daripada peristiwa ibadah kurban. Dan apa yang ingin kita lihat, walaupun kita tidak dapat melaksanakan ibadah kurban, sudah pastinya ada sesuatu yang boleh kita ambil sebagai pengajaran, sebagai iktibar daripada peristiwa ini. Ustaz Khairani, Khairani ada di masjid. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada malam ini. Kami ingin membawa pendengar ataupun penonton ni melalui jalan spiritual ibadah korban. Sebab apa yang mungkin kita biasa tahu ibadah korban ni, bila sebut tentang korban, adanya kambing, adanya tukang sembelih, adanya animal handler dan sebagainya, dan semuanya dilaksanakan pada hari pertama Hari Raya Haji. Jadi tahun ini tidak dapat dilaksanakan, namun apa yang kita hendak ataupun ingin dengar daripada Ustaz, bagaimana kita dapat mengisi jiwa kita dan apakah pengisian spiritual yang boleh kita hayati untuk ibadah korban pada tahun ini, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana sudi menyebut saya untuk bersama-sama dengan Pusat Muhammadiyah pada malam ni. Baik, memang betul lah seperti mana yang Abang Izin katakan, tahun ni kita dekat Singapura, rasanya saya rasa ini merupakan kali pertama dalam dalam hidup saya peristiwa di mana Singapura kita tak ada ibadah kurban di Singapura.
Selalunya cuma sekadar kata orang tu okeylah, mungkin ada ada setengah tempat tak dapat buat dan sebagainya. Tapi tahun ni kita katakan memang langsung semua masjid Muhammadiyah pun tak dapat nak laksanakan kurban di Singapura pada tahun ini. Tapi mudah-mudahan walaupun kita tak dapat laksanakan, mudah-mudahan para penonton dapat terus menyokong usaha kita semua. Yang mana bagi pihak Muhammadiyah pun ada buat di luar negara, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan dengan persoalan apakah yang boleh kita yang boleh kita pelajari daripada kisah kurban. Kalau kita ingat kembali dalam amalan ataupun manasik haji dan juga kurban, manasik haji dan kurban ini sebenarnya merupakan satu untaian ibadah yang mana dia bermula sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri tadi pun, ya. Bahkan kita katakan apa yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu musim haji, bermula daripada tawafnya kepada sa'inya, ya, kemudian bagi kita yang tidak dapat untuk menunaikan haji, kita melaksanakan ibadah kurban. Semuanya itu sebenarnya kalau kita lihat kembali, singkap kembali dalam sejarah, sebenarnya dia balik kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Bahkan kita katakan contohnya dalam ibadah sa'i kita, di mana kita berjalan ataupun berlari-lari anak di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, bahawasanya sesungguhnya Bukit Safa dan juga Bukit Marwah itu merupakan dua di antara syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat peristiwa yang terkait dengannya adalah peristiwa bagaimana ibunya kepada Nabi Ismail, ya, tatkala dia sedang mencari air untuk anaknya yang dalam keadaan kehausan dan kelaparan, ya, dia berlari-lari di antara kedua-dua bukit tersebut, ya, daripada Ustaz, ibu Nabi Ismail Siti Hajar. Betul. Okey, Ustaz. Betul. Okay, jadi dia berlari anak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dalam usahanya untuk, kata orang tu, untuk cari high point ataupun vantage point untuk dia cari sama ada tak sama ada sumber air ataupun mungkin ada kafilah yang lalu di tempat tersebut supaya dia dapat minta air daripada mereka. Tapi kalau kita lihat ibadah kurban secara khusus, ibadah kurban ini sebenarnya dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat besarkan skrin sekejap. Ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala merakamkan perbicaraan di antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, anaknya yang telah besar sebenarnya. Ya, kalau kita baca dalam surah As-Saffat pada beberapa ayat yang sebelumnya itu tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, Nabi Ibrahim ini tadi telah diberikan kabar berita gembira akan memperolehi seorang anak, ya, yakni Nabi Ismail, ya. Kemudian dalam ayat 102 Allah sebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila anak itu tadi telah sampai usia di mana dia mampu untuk ikut bersama dengan bapanya bekerja, ya. Qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim telah berkata kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni azbahuk, sesungguhnya aku telah lihat dalam sewaktu aku mimpi itu tadi, aku lihat bahawasanya aku ini telah menyembelihkan kau. Fanzur madza tara, maka cuba engkau utarakan apa pandangan kau tentang hal ini. Sedangkan kita tahu, ya, bahawasanya mimpi para nabi dan para rasul itu tadi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.
mimpi Nabi ini dia bukan macam macam mimpi kita, bukan mimpi orang-orang biasa. Kalau kita mimpi, tolonglah jangan tiba-tiba ada yang katakan, oh Ustaz, semalam saya mimpi saya pecah masuk rumah orang, jadi hari ini saya nak kena tunaikan mimpi tersebut. Tolong jangan. Ya, sebab itu tak sama. Ya, hanya seorang nabi dan seorang rasul sahaja mimpi mereka itu tadi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudiannya Nabi Ismail pun jawab, ya, qala, ya, Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, wahai bapa yang aku hormati, bapa yang aku sayangi, bapa yang aku cintai, laksanakanlah seperti apa yang engkau telah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nescaya engkau akan dapati aku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Ya. Kemudian seterusnya dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu wal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya, apabila dia telah sampai, ya, maksudnya telah sampai ke tempat yang mana Nabi Ibrahim lihat dalam mimpinya itu tadi, ya, lalu kemudiannya Allah Subhanahu wa taala pun telah menyeru kepada Nabi Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan, ya, mimpi kamu itu. Ya, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya seperti itulah, ya, kami memberi balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, dan sesungguhnya ini maksudnya mimpi yang engkau alami itu tadi, lahu wal bala'ul mubin, sebenarnya merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fadainahu bi dhibhin azim, lalu kemudian kami gantikan ianya itu tadi dengan satu sembelihan yang agung, yakni kalau dalam hadis disebutkan, ya, dengan seekor kambing biri-biri. Baik. Sebenarnya daripada ungkaian ayat-ayat di dalam surah As-Saffat ini tadi, sebenarnya banyak perkara yang tersirat yang boleh kita pelajari daripadanya. Saya cuba untuk kongsikan sebanyak mungkin seboleh mungkin dalam waktu yang singkat ni. Pertama, kalau kita lihat tatkala perbicaraan di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tadi, itu sebenarnya menunjukkan kepada kita erti pengorbanan yang besar yang perlu diambil oleh kedua-dua mereka. Ya, sebab itu dalam ayat 106 itu tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini merupakan satu ujian yang nyata, satu ujian yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita lihat sejarah di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini tadi, ya, bagaimana Nabi Ibrahim tatkala dia dikurniakan dengan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ismail, lalu kemudiannya Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan anaknya dan juga isterinya, yakni Nabi Ismail dan juga Siti Hajar, di satu lembah yang mana tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada apa-apa, kita katakan there's no natural resources dekat situ. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya tinggalkan, ya, ahli keluarganya di situ. Ya, dan tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya supaya Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, ahli keluarganya, kerana Nabi Ibrahim sekadar mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan satu ujian yang pertama. Dan kalau kita buka di dalam kitab Rahiqil Makhtum, ya, Syekh Mubarak Furi menceritakan bagaimana selepas Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di Mekah, ya, yang pada waktu itu sebenarnya tak ada orang. Ya, jadi dia bukan tinggalkan dekat satu kampung dan sebagainya, tapi ditinggalkan sebenarnya di tengah-tengah padang pasir, tak ada orang, sebab kawasan tu sebenarnya tak ada apa-apa, kering kontang, tak ada air, tak ada tak ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
Ya, hanyalah apabila kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan air Zam-Zam di kawasan itu, barulah kemudiannya kata orang tu dia flourish, menjadi menjadi satu pekan, kemudian menjadi satu kota. Dan Syekh Mubarak Furi menyebutkan Nabi Ibrahim dia walaupun dia telah tinggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah, tapi dia bukan kata terus tinggalkan buat bodoh macam gitu. Ya, sebab kita perlu faham, dia bukan tinggalkan sebab dia dah tak suka, dah tak sayang dan sebagainya, tak. Tetapi disebabkan itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Mubarak Furi menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ada beberapa kali dia datang kembali ke kota Mekah untuk bertemu dengan isterinya, untuk bertemu dengan anaknya. Ya, dan kemudian dalam sewaktu kalau tak silap saya pada kali yang ketiga ataupun kali yang keempat Nabi Ibrahim kembali semula ke Mekah, bertemu dengan isterinya, bertemu dengan anaknya. Nah, di situ Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk membunuh untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu yang ayat 102 dalam surah As-Saffat itu tadi. Dan di situ kita lihat kalimah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ya bunayya dengan ya abati. Itu kalau kita lihat dalam terminologi bahasa Arab, kalimah bunayya dan juga abati, dia sebenarnya merupakan satu panggilan yang mesra bagi seorang anak dan juga bagi seorang ayah. Itu yang kita katakan itu yang kalau tadi saya saya sebutkan terjemah dia, ya bunayya itu sebagai anak kesayanganku, ya anak yang aku sayangi, abati sebagai bapa yang aku hormati, bapa yang bapa yang aku rindui, bapa yang aku sayangi dan seterusnya. Maka di situ sebenarnya menunjukkan bahawasanya di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini tadi, kedua-dua mereka mempunyai rasa saling hormat menghormati antara satu sama lain, saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Jadi bermaksud bila mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu sebenarnya bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan. Dia bukan kata orang tu aku memang sebenarnya aku tak happy pun dengan kau, jadi Allah suruh aku buat je lah, bantai je lah, bedal je lah. Tak. Tapi sebenarnya itu merupakan anak yang disayangi. Jadi itu sebenarnya merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini merupakan satu ujian yang nyata, itu sebenarnya Allah nak menguji. Tatkala kita diperintahkan, tatkala Nabi Ibrahim dalam cerita ini, tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan satu perkara yang mana dia perlu untuk berpisah, untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai terhadap orang yang dicintai, apakah dia akan lakukan hal tersebut ataupun tidak. Nah, itu sebenarnya merupakan satu erti pengorbanan. Sebab yang dinamakan sebagai korban, kalau kita buka balik dari sudut etimologi, perkataan korban asal kalimahnya adalah kalimah qaraba, bermaksud dekat. Maka kalau kita buka di dalam kitab-kitab fiqh, maka para ulama mengatakan korban itu dari sudut bahasanya bermaksud perkara ataupun amalan yang mendekatkan kita kepada sesuatu. Dalam hal ini apabila kita sebutkan tentang agama Islam, maka bermaksud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khususnya yang dinamakan korban itu tadi, ibadah korban adalah ibadah yakni menyembelih sama ada kambing, ataupun lembu ataupun unta, yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan semata-mata adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, saya faham daripada penjelasan Ustaz tentang menghayati ibadah korban ni, keyword kata kunci yang Ustaz sebutkan tadi adalah memberi balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu janji Allah. Memberikan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan pada masa yang sama, another keyword yang Ustaz ada sebut adalah tentang respect. Hormat antara satu sama yang lain. Dan kita cuba kaitkan di sini respect atau hormatnya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang anak
dia juga menunjukkan respek dia terhadap ilham mimpi yang ayahnya dapat. Kerana Betul. dia mengiktiraf ayahnya sebagai seorang yang apa dia panggil, Nabiullah kan? Betul. Dan itulah sesuatu yang pada pandangan saya rasa hormat ni seorang anak kepada ayahnya ni mungkin pada hari ini sudah menurun sikit lah Ustaz. Sebab kebebasan kita untuk bersuara. Tapi pada masa yang sama, yang saya lihat indahnya pada masa tu, ini kita sebut tentang sesuatu ataupun topik antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Topik dia tu sangat heavy Ustaz. Nak sembelih. Betul. Jadikan sembelih. Pada masa yang sama, mereka boleh maintain that respect in their conversation. Dalam perbualan mereka tu masih boleh respect each other. Bapa berasa sedih, manalah ada ayah yang sanggup nak buat perkara macam ini. Manakala anak pula berasa semangat dan dia tidak macam menyangkal bapa dia, apa ni bapa tak nak ikut perintah Tuhan, sembelih abdul, ini kan perintah Tuhan. Mereka mempunyai suatu menunjukkan kasih sayang, respect yang sangat indah pada peristiwa waktu itu Ustaz. Itu pandangan saya. Betul. In fact, when you touch on that, itu sebenarnya something yang saya suka untuk kembangkan sikit, which is dalam kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini tadi. Walaupun yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat itu tadi cuma sekadar peristiwa Nabi Ibrahim mendapat mimpi ilham untuk sembelih anak dia. Tapi dari situ sebenarnya kalau kita cuba fahami dengan lebih lanjut, sebenarnya itu menunjukkan bagaimana Nabi Ismail itu tadi telah dididik dan dibesarkan oleh ibunya khususnya, dan juga oleh ayahnya Nabi Ibrahim, yang mana dia telah diberikan pendidikan yang sangat baik, sampaikan dia membesar dalam keadaan dia menghormati ayahnya dan dia tahu. Ya betul Ustaz. Dan saya baca Ustaz, Nabi Ibrahim AS pada waktu itu dia berada di tempat lain. Dia jarang berada dengan Nabi Ismail. Kalau tak silap saya lah Ustaz. Betul tak? Betul. So memang itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan dalam kitab Rahikil Makhtum. Syekh Mubarak Furi sebutkan, tatkala Nabi Ismail berada di kota Mekah bersama dengan ibunya, Nabi Ibrahim dia merupakan seorang Nabi Allah, merupakan seorang Rasulullah. Jadi dia masih tetap perlu untuk jalankan tugasannya sebagai seorang nabi, dan tugasan dia sebagai seorang nabi, tempat dia adalah pada hari ini di daerah lebih kurang kawasan Palestin. Jadi Nabi Ibrahim dia kira kata orang tu dia full time dia berada di Palestin. Untuk menjalankan usaha tugas dakwah dia. Cuma sesekali je dia akan pulang pergi ke Mekah untuk bertemu dengan anaknya, bertemu dengan isterinya. Jadi yang saya lihat di sini juga pengorbanan Siti Hajar. Ya, dia sanggup mengorbankan mana ada isteri yang tidak mau bersama dengan sang suami kan, pasti dia nak suami bersama-sama dia. Jadi Siti Hajar ni juga mempunyai telah melaksanakan satu pengorbanan yang sangat hebat, dan boleh mendidik juga Nabi Ismail di tengah-tengah kegesangan padang pasir tu. Di tengah-tengah kegesangan padang pasir dia dapat mendidik, dia berusaha yang tadi Ustaz ceritakan, dia berlari-lari anak daripada Safa hingga Marwah, sambil menghentak-hentakkan kakinya untuk memastikan di mana kawasan yang ada air. Itu pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Dan saya rasa pengorbanan ini memang ada pada jiwa setiap ibu-ibu kita yang berada di rumah ini. Jadi, bahkan actually kalau kita tengok keseluruhan tentang kisah sirah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, termasuk dengan
perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bila mana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk bina kembali Kaabah. So sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ini sebenarnya dia penuh dan banyak dengan kisah pengorbanan. Sebab itu dalam kita nak bincangkan tentang korban dan juga pengorbanan, ya, korban itu sebenarnya dia merupakan satu aspek daripada pengorbanan. Bila kita sebutkan korban itu dia spesifik. Ya, maksudnya dia merupakan menyembelih binatang. Tetapi bila kita sebutkan sebagai pengorbanan, dan bila kita sebutkan korban itu tadi dia merupakan satu perkara yang sunnah muakkadah, maksudnya sangat dianjurkan bagi seorang Muslim itu untuk lakukan, lebih-lebih lagi bagi mereka yang berkemampuan. Tapi yang dinamakan sebagai pengorbanan itu tadi dia merupakan sebahagian daripada asam garam dalam kehidupan. Pengorbanan itu tadi sebenarnya merupakan kunci kejayaan kita di hari akhirat kelak, sebab pengorbanan itu tadi merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita balik pada surah As-Saffat ayat 106 tu tadi, bila mana Allah sebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Peristiwa ini, kisah ini merupakan satu ujian yang nyata yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok sejauh manakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sanggup untuk melakukan pengorbanan. Dan untuk kita melepaskan orang yang kita sayangi, itu sebenarnya merupakan antara pengorbanan yang paling besar yang boleh dilakukan oleh seorang manusia. Sebab terus teranglah kita katakan, bila kita sayang seorang tu tadi, tak kira ahli keluarga kita, ibu kita, ayah kita, bila orang yang kita sayangi bukan nak kata kita perlu untuk sembelih dia, tapi dia meninggal, ya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah tiba ajal dia, itu pun ya, sekuat mana pun jiwa seorang mukmin itu tadi pasti akan ada rasa sedih. Ya, bahkan Nabi SAW sendiri, sahabat menyebutkan bagaimana Nabi SAW sendiri pun, bila mana anaknya yang lelaki, kalau tak silap anaknya lelaki yang bernama Ibrahim, ya, meninggal dunia, ya, Nabi tetap menangis. Ya, Nabi tetap menitiskan air mata. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawasanya kehilangan orang yang tersayang itu tadi, itu merupakan satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sebenarnya erti menunjukkan sejauh mana kita sanggup untuk berkorban demi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita bersama dengan Ustaz Hafiz, dan Ustaz Hafiz ada bersama dengan kita pada hari ini. Ustaz Hafiz, beliau melaksanakan ataupun menunaikan amanah mereka yang hendak melaksanakan ibadah korban di luar negara, khususnya di Timur Tengah Ustaz. Nanti kita akan tanya Ustaz Hafiz apakah cara-cara ataupun SOP yang beliau perlu patuhi apabila melaksanakan ibadah korban di luar negara, sebab kita sebut tadi korban dan juga ibadah korban. Pengorbanan dan ibadah korban. Tentang pengorbanan ni, tentang respect towards each other, menghormati satu sama lain, dan respect yang pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini, respect starts at home. Kalau di rumah kita tidak ada respect antara satu sama lain, abang dengan adik ke, mak dengan ayah ke, anak dengan ibu bapa ke, tidak ada respect, tidak ada hormat antara satu sama yang lain, maka berat mulut saya nak katakan, maka kita kena nantikan runtuhnya institusi kekeluargaan tersebut. Jadi iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh hayati daripada ibadah korban ni adalah perkataan ataupun elemen respect yang perlu kita terapkan, yang kita sedar bahawa ia semakin lama semakin kurang, semua sibuk, kalau duduk makan bersama-sama pun ada yang dengan mobile phone dia, dengan handphone lah, dengan YouTube lah, aspeknya tak ada. Bila ibu cakap dengan anak, anak pula memperlekehkan, alamak ni tak savvy lah, tak tahu itu tak ini. Kata-kata ini kadang-kadang mengecilkan hati ibu bapa kita. Hari ini, malam Jumaat ini,
Ingat balik. Ingat balik tentang konsep hormat antara satu sama yang lain yang perlu kita amalkan. Apabila respect tu starts from home, begins at home, insya-Allah ia akan terbawa-bawa dengan kawan-kawan, saudara mara dan sahabat handai sekalian, insya-Allah Ustaz. Dan tentang ibadah kurban, yang ini menyembelih haiwan. Ustaz Hafiz, saya pasti Ustaz Hafiz dulu pernah tangkap kambing kan? Betul. Ustaz. Pernah tangkap kambing tapi tak pernah tunggang kambing kan? Tunggang pun rasanya macam pernah juga. Itulah zaman-zaman dulu lah Ustaz. Zaman-zaman dulu. Sekarang dah tak boleh. Kalau kita buat, boleh naik. Pada unit, memang kita suka lah. Kita suka, tu cerita second home. Nanti kita nak buat masa korban tu, kita ada bersama untuk nak bergotong royong untuk nak melakukan ibadah korban. Betul. Dan kita juga lihat di sini, apabila dulu kita melaksanakan ibadah korban, ada perkara-perkara yang kita abaikan. Contohnya cara kita melayani haiwan, cara kita menyembelih dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita telah perbetulkan cara-cara itulah kan Ustaz. Dulu kita jadikan haiwan ni macam dapat kambing aja, kalau animal handler adalah yang jadi rodeo naik atas kambing. Sekarang dah tak ada lagi dah. Semua layan haiwan-haiwan ni macam VIP. Kemudian bab sembelih pula, ada yang kononnya tukang sembelih dah bertahun-tahun, dah experience dah sembelih, pengalaman dia luas. Tapi bila bab sembelih je, dia punya dia punya tarik pisau dia tu dah lebih daripada 3 kali. 1, 2, 3. Rupanya pisau tumpul. Maka tidak berlakunya belas ihsan terhadap haiwan tersebut yang dianjurkan oleh agama Islam. Alhamdulillah hari ini telah diperbetulkan, kita semua dah, alhamdulillah kita makin memperbaiki acara ibadah korban kita yang kita laksanakan. Tahun 2004, kalau Ustaz Hairani dan juga Ustaz Hafiz masih ingat, mungkin Ustaz Hafiz masih muda waktu tu kan. 2004 berlakunya tsunami di Aceh. Kemudian tahun 2005 keadaan laut masih belum tenang. Waktu tu penghantaran haiwan korban ke Singapura adalah melalui kapal. Dan mereka yang berada di rumah pasti ingat tahun itu sangat kecoh. Sebab apa? Kambing tidak dapat tiba pada masanya. Biasanya akan tiba 2 atau 3 hari sebelum berlakunya Hari Raya Haji. Tahun tu tak dapat berlaku. Dan saya ingat pada tahun tu ujian bagi masyarakat Islam Singapura. Alhamdulillah kita dah ada masjid ataupun ada tempat yang dapat haiwan tu tiba pagi ataupun malam Hari Raya pertama. Mana hari Tasyrik yang pertama, datangnya kambing, haiwan tu turun daripada lori, terus kita sembelih. Ingat lagi saya peristiwa tu yang telah berlaku pada tahun 2005. Itu hampir-hampir tidak ada kambing. Tahun ni 2020, 15 tahun kemudian, kita menghadapi suatu realiti di mana haiwan korban ini tidak dapat sampai ke Singapura, maka kita tidak dapat melaksanakan ibadah korban. Walau bagaimanapun saya faham, masjid-masjid, organisasi yang lain ada juga menawarkan ibadah korban di luar negara, dan apabila kita melakukan sesuatu di luar negara, pastinya saya rasa mereka sahibul korban ni, mereka yang melaksanakan korban ni ingin tahu apakah SOP, apakah cara-cara yang diikuti ataupun dipatuhi oleh mereka. Adakah sama macam mana kita buat? Maknanya dari sudut rahmah dia, kasih sayang dia terhadap haiwan, adakah ia sama ataupun berbeza-beza daripada mengikut negara-negara yang melaksanakannya. Jadi Ustaz, boleh kongsikan Ustaz? Saya akan layangkan gambar-gambar kambing juga. Share screen sikit gambar-gambar kambing nanti. Boleh insya-Allah. Okey, terima kasih Brother Iznillah dan juga penjelasan daripada Ustaz Hairani tadi. Okey, so memang kita tengok for this year memang bezalah dengan tahun-tahun yang lepas kan. Pasal pertama sekali memang kita kalau nak melakukan ibadah korban dekat Singapura, memang kita tidak dibenarkan untuk bawa livestock. Okey, ataupun haiwan ternakan kat dalam Singapura. Akan tetapi alhamdulillah ala kulli hal, kita masih boleh lagi laksana korban di luar negara lah, kat overseas. Okay, so as for the SOPs, kita kena understand two things. Dia ada dua benda. Pertama sekali, bila kita nak melakukan ibadah korban, ada daripada negara yang melakukan ibadah korban untuk kita di mana daging dia kita boleh bawa balik dekat Singapura.
Pasal it's from the sunnah kan, bila kita melakukan ibadah kurban dan kita sendiri rasakan daging kurban tersebut. Okay, and kalau dekat Singapore, memang last time it's been controlled under EVA lah, EVA, tapi sekarang dia dah pecah kepada dua, which is SFA dengan NPARKS. Tapi sekarang memang kalau kita nak cakap yang handle, contohnya kalau daging nak masuk kat dalam Singapore is under SFA. Singapore Food Agency. Yes, betul. Okay, so yang yang ada license untuk nak import daging masuk ke Singapore, as for yang I tahulah, dia from New Zealand dengan Australia je as for now. Okay, pasal memang dia ada dia punya SOPs, certain standards yang nak kena jagalah. Okay, pasal dekat Australia for example, kalau kita buat kat Australia, kita liaise dengan abattoir kat sana. Abattoir ni dia macam it's a body lah, it's a certified body dekat sana where dia betul-betul jaga the procedure of it's like a slaughterhouse lah, it's like a slaughterhouse. Dia jaga the procedure macam mana kita betul-betul they are trained professional juga macam mana diorang nak sembelih binatang dan sebagainya kan. And alhamdulillah for the abattoir yang kita liaise dekat sana, dia ada dua lah. One is it's halal certified, and second is dia memang ada certified health check daripada Australia untuk nak bawa masuk ke Singapore. So bila dah masuk Singapore, and at the same time dia akan do the slaughtering semua kat sana. Okay, and dia akan hantarkan daging tu masuk ke Singapore. Okay, dia tak boleh masukkan livestock tapi dia boleh hantar daging. Dia memang pack macam gini lah, pack cantik-cantik lah. Dia memang pack cantik-cantik macam gini. Okay, so tu pasal kalau kita tengok kenapa ada juga perbezaan dari segi harga. Okay, pertama sekali it's about the supplier. Kalau kita ambil in huge numbers, in bulk numbers, dia lagi mahal lah. Kalau dia ambil lesser numbers, dia lagi lagi banyak, lagi murah. Kalau lagi sikit, lagi mahal. And at the same time, kalau kita nak tengok it's air flown ataupun dia dari kapal. Kalau dia air flown, dia datang fresh tau. Terus kalau kita pergi NTUC ke apa kan, kita boleh tengok ada fresh meat ataupun frozen meat. Okay, kalau frozen meat tu selalunya daripada kapal lah. Dari kapal dia lagi murah tapi lagi lambat. Tak se-fresh macam air flown tapi dia lagi mahal. Okay, so kalau as for sesiapa yang melakukan ibadah kurban pada tahun ni masih boleh. Nak rasakan daging dia pun masih boleh. Okay, boleh lakukan dekat Australia lah. Australia ataupun New Zealand. Okay, as for other countries, setahu saya dia tak ada official punya body dekat negeri-negeri tu yang dia dah memang register under SFA kat Singapore. Okay, ala kulli hal still boleh lakukan. As for some asatizah memang kita ada offer dekat Middle East as for example. Jadi Ustaz ada offer bagi mereka yang tak dapat buat Australia dah penuh. Ustaz ada buat di Middle East. Betul. Okay. So jadi kalau mereka yang nak booking melalui Ustaz macam mana Ustaz? Kalau yang di Middle East, ni kita layangkan gambar. Ini di Turki Ustaz Okay, betul. Tak, ni bukan dekat Turki, ni dekat Suria. Ni dekat Syria, sorry. Oh, Syria. So basically as for dekat Middle East, okay, we are collaborating with IHH ni lah, IHH ni. It's like a Mercy Relief punya organisation dekat Turkey, which dia memang it was established since 1990. It's quite a while juga. Okay, so IHH ni dia memang dah lama buat benda Mercy Relief ni lah. And as for us, kita memang ada office, under IHH ni ada office dekat Somalia, dia ada office dekat Syria, dengan dia ada office dekat Palestin. Okay, so memang kalau kita tengok, walaupun kita tak dapat lakukan kurban dekat Singapore, okay, kita dapat hikmah sebaliknya is kita dapat melakukan kurban dekat negeri-negeri yang memang kalau kita nak cakap memang penderitaan dia kita tak dapat rasakan lagi lah. Kat Singapore ni walaupun kita ada banyak fakir dan miskin tapi diorang tak dapat, penderitaan dia tak sama macam negeri kat Syria. Okay, kalau kita tengok dekat Syria, dia dapat peluang untuk nak makan daging ni setahun sekali je sekarang lah. Pasal as for perang belum lagi settle down perang saudara yang berlaku di Syria masih belum lagi selesai kan? Betul. Lagi-lagi jadi maka lebih perlulah untuk kita hulurkan bantuan kepada mereka yang berada di negara-negara yang memerlukan. Mungkin ada hikmahnya lah Ustaz, kita tak dapat ibadah korban di sini, maka peluang untuk mereka yang
berada dalam keadaan yang lebih susah untuk dapatkan, untuk merasa nikmatnya berhari raya haji kan, dapatnya daging kurban. Dan sudah pastinya lah macam kita ni kat Singapura ni, bila circuit breaker, tak adanya McDonald tutup je, semua dah sedih. Okey Ustaz, Masya Allah, terima kasih. Dan malam ini, malam Jumaat, anda semua bersama dengan kami di The Malam Jumaat Show Persatuan Muhammadiyah. Dan kalau boleh, saya hendak Ustaz Khairan kongsi bersama dengan kita satu sunnah yang boleh kita amalkan pada malam Jumaat ni Ustaz. Satu sunnah Ustaz. Ustaz. Saya faham Ustaz. Dia okeylah, kalau nak ikutkan antara sunnah yang boleh kita laksanakan di malam Jumaat, bahkan dia sebenarnya dia mula pada malam Jumaat dan dia berterusan sampai ke pagi siang hari Jumaat. Itu yang tadi macam abang Izan katakan tadi, bacaan suratul Kahfi. So itu antara antara sunnahnya, yang mana Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, maka dia itu tadi akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang seminggu tersebut sehingga kepada Jumaat yang seterusnya. Masya Allah. Bacaan kahfi pada setiap Jumaat itu dia memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya pada kita katakan for that one whole week lah. Jadi kalau ada jemaah yang ada dekat luar sana, kalau yalah sekarang lagi kira kita masih kita masih belum ekonomi belum fully open, kita lebih banyak dekat rumah daripada kita kat luar bersemua kan. So kita ambillah peluang ni, malam Jumaat, pagi Jumaat, kita banyakkan bacaan suratul Kahfi. Ya, mudah-mudahan kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik Ustaz. Ustaz Hafiz pula ya. Tadi Ustaz Khairan ni ada sebut tentang membaca suratul Kahfi, especially the first 10 ayat kalau boleh kita hafalkan. Jadi Ustaz, daripada dalam suratul Kahfi ni 10 ayat yang pertama tu ada satu doa tu. Boleh Ustaz ceritakan sikit tentang doa tu Ustaz? Doa suratul Kahf. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tak silap saya ke ayat yang ke-11 tu Ustaz? Okay, so dia actually ada dalam lafaz yang lain seperti mana Ustaz Khairani terangkan tadi. Okay, lafaz dia berbunyi man qara'a suratul Kahf kama unzilat kana lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila Makkah wa man qara'a 10 ayat min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yusallituha alaih. Okay, so hadis ni dia menunjukkan di mana bila kita membacakan surah Al-Kahf pada 10 ayat pertama ataupun 10 ayat akhir ni, dia akan mendapatkan perlindungan daripada Dajjal lah. Okay, walaupun kalau kita nak cakap pasal dia punya darjat hadis dia ada some discussions mengenai daripada dalil tersebut, akan tetapi dia ada syawahid yang lain yang menguatkan atas hadis tersebut lah. Jadi bila kita membacakan surah Al-Kahfi ni, mudah-mudahan kita dapat perlindungan daripada Dajjal jugalah insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih kedua-dua ustaz kita kerana bersama-sama dengan kami di The Malam Jumaat Show. Sensasi, semasa dan pastinya santai. Itu matlamat kami, menyentuh tentang isu-isu yang terkini. Kalau ada yang sedang tular, kita akan sentuh dengan niat untuk mendidik, bukan untuk kecam. Kita tidak ada niat untuk kecam siapa-siapa pun. Dan terima kasih kepada kedua-dua ustaz kita, Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Khairani. Ustaz Khairani tadi berkongsi tentang apakah aspek spiritual yang boleh kita hayati menjelang Hari Raya Haji ini, ibadah kurban yang akan kita laksanakan. Manakala Ustaz Hafiz tadi juga telah berkongsi bagaimana SOP ataupun prosedur-prosedur yang akan dipatuhi dalam melaksanakan ibadah kurban, yang ini penyembelihan haiwan di luar negara dan bagaimana daging itu dimanfaatkan. Manfaatkan kurban anda. Manfaatkan kurban anda
di luar negara pada tahun ini. Mungkin ada hikmahnya. Pastinya ramai akan gembira di luar sana, especially mereka yang berada di Indonesia, di Bangladesh, di Syria dan juga di kawasan-kawasan di mana saudara-saudara kita sedang terjejas oleh pelbagai masalah baik ekonomi maupun politikal yang berlaku. Terima kasih kedua-dua ustaz. Kami di Persatuan Muhammadiyah malam Jumaat banyakkan melakukan kebajikan, kebaikan selain daripada membaca suratul kahfi yang telah dianjurkan. Kami juga mengalu-alukan sebarang derma baik $2, $5, $10 ke tabung Jumaat Persatuan Muhammadiyah. Dengan dana yang anda berikan kepada kami akan manfaatkannya dan meluaskannya untuk melaksanakan pelbagai kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemasyarakatan, dakwah dan yang penting sekali pendidikan. Ia membantu kami melaksanakan ataupun menjalankan Tadika Muhammadiyah, kelas asas bimbingan agama Muhammadiyah, kelas 7 minggu, Madrasah Al-Arabiah dan juga Kolej Islam Muhammadiyah. Ini bahagian pendidikan, belum lagi kebajikan. Kebajikan di bawah Muhammadiyah, Rumah Kebajikan Muhammadiyah, Pusat Jagaan Siang Hari Muhammadiyah untuk warga MAS dan juga kita mempunyai Senior Activity Center di Yishun di mana mereka daripada pelbagai latar belakang ataupun kaum warga MAS dapat datang ke sana untuk menjalani aktiviti harian. Mereka semakin tua, mereka perlu disantuni. Di sini Muhammadiyah datang memberi hormat kami kepada mereka, memberikan khidmat kami kepada mereka dan kami mengajak anda untuk menyokong kami dalam usaha-usaha murni ini. InsyaAllah anda akan dirahmati dan rezeki anda akan diberkati dengan dana yang anda berikan kepada kami. Tidak kira sekecil mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baiknya memberi balasan kepada anda. Bersama-sama dengan kita pada malam ini, saya rasa daripada pagi subuh tadi sampailah ke saat ni, weather hari ini, cuaca hari ini sangat cooling, sangat sejuk. Tak tahu kenapa. Saya buka Facebook, ternampak kata so cooling, cooling off lah, so cooling dan sebagainya. Tak pasti. Jadi kita nak tambah ataupun nak hangatkan sikit rasa dingin ni kita nak hangatkan sikit, kita akan sentuh tentang isu kepimpinan. Tadi kita sebut tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin, memimpin keluarganya, dan Siti Hajar memimpin anaknya, dan bagaimana Nabi Ismail AS memimpin dengan rasa hormat mereka terhadap kedua ibu bapa mereka. Bersama-sama dengan kita Ustaz Azri bin Azman, beliau merupakan Presiden Persatuan Muhammadiyah dan akan berkongsi dengan kami semua sifat-sifat yang perlu ada pada pemimpin. Apakah ciri-ciri asas yang setiap pemimpin mesti ada? Kalau tak ada ni, dia tak boleh kita gelarkan sebagai pemimpin. Kepimpinan dulu, zaman Nabi dan juga hari ini, zaman moden, zaman digital, dan bagaimana kita melahirkan rasa hormat dan bagaimana kita mengikut pemimpin yang ada dengan kita. Dipersilakan Ustaz Azri bin Azman. Assalamualaikum Ustaz. Sila muncul. Kan diri anda Ustaz. Ustaz Muhammad Azri. Halo, halo. Nampaknya Ustaz Muhammad Azri sedang sibuk di mana tu? Ustaz Muhammad Azri tidak ada, tapi saya akan berkongsi dengan anda. Teruskan lagi tentang topik kita pada malam ini. Ustaz Hafiz pernah jadi pemimpin ke, Ustaz Hafiz? Pemimpin? Rasanya pemimpin kalau time sekolah tu, saya pernah jadi head of monitor. Oh, ketua kelas lah. Dia kira ketua kelas, and at the same time kira dia ada ketua kelas dengan head of every monitor tau. Oh. Jadi kira, tapi memang pada waktu itu kena sabar lah, bukan saya nak pun. Sabar. Baik Ustaz Hairani pula, pada hari ini Ustaz ada memimpin mana-mana persatuan ke, organisasi ke, aktivis ke Ustaz? Tak ada, tapi kalau di tempat tugas kalau di tempat tugas sendiri di Masjid Naim, memang saya merupakan ketua jabatan lah.
So Pastinya ketua jabatan bahagian apa Ustaz? Dakwah ke, bahagian management ke, macam mana Ustaz? okey, unik sikit. Dia bukan dakwah, tapi dia pada apa ni, saya ingat balik dia punya terjemah dia dalam bahasa Melayu. Komunikasi strategik dan jalinan masyarakat. Oh, corporate comms and resource, corporate comms lah. Strategic comms Oh. and apa ni, community engagement. Oh, pun berat juga Ustaz tanggungjawab tu. Sebab nak engage dengan community ni dengan Betul, berbagai macam dia, ada yang cakap yalah berbagai pandangan macam mana nak bawa mereka bersama-sama ke dalam masjid ni, suatu cabaran ni Ustaz Oh tak, apa ni, kalau bagi saya punya apa ni community engagement lebih pada untuk apa ni mendekati kira community dekat kawasan Masjid An-Naim, tapi mereka yang bukan beragama Islam. So kalau yang apa ni reaching out kepada masyarakat Islam kita, itu masih lagi pada bahagian dakwah. Masya-Allah. Jadi mereka lebih, yang nak volunteer Ustaz, kalau dia nak volunteer dengan Ustaz, boleh jumpa dengan Ustaz? Boleh. Sebab saya rasa ramai yang nak buat kerja dakwah ni. Boleh, dipersilakan. Kalau nak apa ni, boleh aja pun pergi ke apa ni Facebook Masjid An-Naim, kira drop kita message lah. InsyaAllah kita apa ni kita boleh layankan dekat situ. Maklum sekarang datang masjid untuk solat je, itu pun terhad 50 orang je pun. Betul. Baik, bersama-sama dengan kita Ustaz Azri Azman. Sekarang suasana tengah dingin Ustaz. Daripada pagi tadi Ustaz Azri sangat cool aja. Jadi malam ni Waalaikumsalam. Jadi malam ni kita nak hangatkan sikit Ustaz tentang memilih pemimpin. Ini topik berat ni Saya kena tanya kepada ahlinya Ustaz, sebab Ustaz pemimpin Persatuan Muhammadiyah. Jadi saya tanya kepada ahli dia. Ustaz, silakan Ustaz. Topik yang hangat ni, saya pun tak buka kipas ke aircon ke, because dah sejuk kan, jadi kita nak warm a bit the current weather ni. Topik kepimpinan, actually lah, saya tak perlu, kalau nak cakap pasal topik kepimpinan ni, mungkin nak cakap kita yang layak sangat untuk bicara ni mungkin disebabkan situasi sekarang ni lah. Saya sendiri diberi amanah atau tanggungjawab untuk mengetuai dan menjalankan dan untuk mentadbir bersama usaha-usaha di Muhammadiyah. Tapi actually kita baru mulalah, baru setahun jagung ni, memang setahun jagung compared to kita punya orang-orang yang dah memberi sumbangan dalam arena kepimpinan ni, yang telah menjalankan dengan sebaik mungkin lah berdasarkan masa yang mereka sudah ada. Kita lihat sendiri kalau dekat Muhammadiyah dulu, kita pemimpin yang sebelum ni iaitu Ustaz Syekh Hussein Syekh Yaakob, lebih kurang 40 tahun kan, 40 years of experience dalam menjalankan usaha-usaha dan dalam menjalankan dalam memimpin satu usaha, satu persatuan yang pengalaman banyak. Kalau nak cakap, nak share tu more than 40 years punya experience kan, itu lagi dahsyat lah. But topik ni lah satu topik yang penting yang perlu kita hayati, perlu kita bincangkan, perlu kita understand bagaimana kita dapat terapkan idea-idea daripada perbincangan tentang kepimpinan ni dalam kehidupan kita. Sebab isu ni selalu kalau kita cakap tentang kepimpinan ni, dia macam isu orang akan kaitkan dengan politics, orang akan kaitkan dengan ialah discussion level-level atas lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif Islam dan perspektif kemanusiaan pun, kepimpinan ni memang satu perkara yang dekat dengan kita. Sebab kalau kita reflect balik melalui ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud bila mana Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Yang penerusan daripada ayat tersebut menjelaskan bahawa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.
Dan erti kata khalifah ni selalu kita terkaitkan dengan kepimpinan. Kalau khalifah ni bermaksud orang yang mewakili seorang, ataupun dalam kes ini mewakili Allah SWT. Allah berikan kita pengwakilan untuk mentadbirkan urusan bumi. Jadi kita diciptakan untuk mentadbir urusan bumi di bawah aturan yang Allah telah tetapkan. Dan khalifah ni jadi berkaitan pemimpin ni, khalifah di sini bukan orang yang bila mana dipimpin dia boleh ikut suka hati dia. Dia dah ada satu tata cara yang Allah telah tetapkan bagi dia yang untuk dijalankan urusan kepimpinan. Dan juga tadi persoalannya daripada berkaitan ni, siapa yang pemimpin sebenarnya? So orang selalu kaitkan pemimpin ni dengan yang biasa politik. Ahli politik ni pemimpin. Orang kaitkan juga pemimpin ni dengan ulama, kan? So ulama ni sebabkan keilmuan yang dia ada, tak kisah dari segi bidang agama pun, dari segi akademik ke. Ada orang kaitkan pemimpin dengan ahli perang, because orang tahu kepimpinan ni nak memimpin sesuatu grup ni untuk berperang. Ada orang kaitkan pemimpin ni dengan ketua kampung, kan? Ketua kampung ni kirakan kalau kita duduk satu kampung ke kat satu neighborhood ke apa ke, ketua ni adalah ada kaitkan pemimpin bagi neighborhood tersebut. Dan sekarang ni biasa bila kita belajar tentang tentang business administration dan sebagainya, kita akan kaitkan directorship or leadership dengan pemilik syarikat. So jadi biasanya persoalannya, siapakah sebenarnya layak digelarkan pemimpin? Sebaiknya kita balik pada hadis daripada Nabi SAW yang biasa kita dengar. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hadis ini, dalam arti kata bahasa Arab ni, Nabi SAW menggunakan kullu. Kul maksud kesemuanya, dan tak ada qarin ataupun qarina yang mengaitkan bahawa dia berkaitan pada benda-benda yang justi, sebab dah merangkumi setiap daripada apa yang dikatakan dengan kul di sini, setiap. Dan bila kita katakan kullukum ra'in, makna setiap kalian adalah pemimpin. Kum di sini adalah kita semua manusia adalah orang yang memimpin. Dan setiap kita perlu dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Dan dalam hadis ini juga ada penerangan. Nabi SAW terangkan daripada penerusan daripada hadis ni, fal imamu ra'in wa huwa mas'ul wa rajulu ra'in ala ahli wa huwa mas'ul wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ula wal 'abdu ra'in ala mali sayyidi wa huwa mas'ul. Jadi seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dalam hadis ini kita semua pemimpin. Jadi ahli politik, ulama, ketua keluarga, ketua kampung dan sebagainya, kita semua ada kepimpinan sendiri. Walaupun kita tak ada pertanggungjawaban kita ataupun followers yang kita ada, orang di bawah kita, paling-paling pun kita memimpin diri kita. Sebab diri kita ni adalah salah satu satu kuasa yang perlu diberikan panduan, perlu diberikan direction, perlu ada ketentuan yang mana kita ni dengan kemampuan yang Allah berikan mampu untuk kontrol diri kita atas dasar mengikut tata susila ataupun aturan yang Allah telah tetapkan.
Jadi Ustaz. Jadi soalan ni kita semua maaf Ustaz, saya ada soalan ni Ustaz. Jadi pemimpin ni are they born or bred? Sama ada mereka semula jadi dilahirkan sebagai pemimpin ataupun mereka perlu dibentuk untuk menjadi pemimpin Ustaz. To me, to answer the question of the topic today kan, leaders are born and bred. Because kita dilahirkan born and bred, dia tak ada or sini. Pada pendapat saya lah. Because kita dilahirkan sebagai pemimpin. Paling tidak pun seperti mana saya katakan tadi, kita memimpin diri kita sendiri. We control ourselves, we set direction for ourselves, for whatever guidance yang kita ada. So kita sendiri adalah pemimpin bagi diri kita. Dan kita akan diberikan pertanggungjawaban berdasarkan apa-apa position ataupun situasi yang kita ada lah. Kalau kita seorang suami, tanggungjawab kita adalah keluarga kita. Kalau kita seorang ketua organisasi, tanggungjawab kita adalah usaha-usaha dan members yang kita ada. Kita ketua negara, lagi rakyat yang besar. Dan untuk menjadi pemimpin yang baik, kita perlu istilahnya berat lah tadilah, dididik, berikan cukup ilmu, diberikan penghayatan terhadap kepimpinan. So nak tak nak kita kena lalui dua fasa ni, born with the leadership qualities and also kita born with the leadership responsibility and we are going to be bred by the leadership quality. So it comes together in one go. Dan Ustaz, kalau kita berada sebagai seorang Islam, seorang Muslim ni, dan kita berada dalam suatu kedudukan di mana kita hendak memilih seorang pemimpin, apakah ciri-cirinya yang perlu kita nilaikan Ustaz? So this is something yang quite menjadi satu persoalan yang penting bagi kita, sebab kita akan sentiasa kita akan diberi dua situasi, pemimpin yang kita boleh pilih dan pemimpin yang kita tidak boleh pilih. Kita ambil contoh, seorang anak dilahirkan dengan ayahnya sebagai pemimpin dia. So there's no way dia boleh choose lah ayah dia siapa kan, sebab dah dilahirkan begitu. Tapi ada juga orang yang boleh memilih pemimpin dia. Lah kalau negara yang ada hukum demokrasi, kita boleh memilih pemimpin kita. Dan juga kalau pengurusan di syarikat sebagainya, kita boleh berpindah mengikutkan situasi company atau syarikat yang kita sesuai dengan kepimpinannya. Walaupun apa pun sebagai pengikut Ustaz, ini soalan saya yang terakhir Ustaz, sebagai pengikut lah, apakah adab-adab untuk menegur pemimpin? Pasti saya rasa tak ada pemimpin hari ini yang maksum lah, pasti ada membuat kesilapan. Jadi apakah adab yang perlu kita patuhi dalam menegur pemimpin kita? But before we go to there, tentang adab, tentang kepimpinan, kita back to the question back. Bagaimana kita memilih kalau kita diberi peluang untuk memilih pemimpin kita. So dalam surah Al-Qasas ayat 26, firman Allah SWT yang saya ambil just akhir ayat tu, sebab tu yang ada yang relevan terhadap perbincangan ni. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja dalam konteks ayat tersebut ialah orang yang kuat dan dipercayai. Dan beberapa penafsiran para ulama mengaitkan pekerja ataupun di sini boleh diambil juga sebagai ciri-ciri untuk kita kaitkan dengan pemimpin yang kita ingin ambil dalam menguruskan sesuatu usaha. Iaitu yang pertama, orang yang kuat dan orang yang dapat kita percaya. Ini al-qawi al-amin. Kuat di sini dia ada kemampuan dari segi ilmu, dia beri kemampuan dari segi ilmu dia, dari segi fizikal dia sihat, dan dia ada kemampuan dari segi macam mana dia menjalankan sebuah usaha sebagai spesifik. Dan al-amin dari segi amanah. Amanah dalam bentuk arti kata situasi sekarang dia punya integriti lah, dan kesungguhan dia dalam menjalankan sebuah usaha.
So dia standard. So Al-Qawi, Al-Amin. Orang yang ada kemampuan, ada kekuatan, dan juga orang yang boleh dipercayai dan orang yang amanah. Dan bila berbalik pada soalan yang tadi yang Brother Isnillah mention tadi, bagaimana nak menegur, adab menegur pemimpin, ialah berdasarkan kita first is kita tahu selagi mana dia masih menjalankan dia masih berkemampuan dalam menjalankan usaha tersebut, dan juga dia orang yang amanah, kita akan membuatkan teguran dari segi bentuk feedback. Kita sharing dengan dia dan sebagainya, apa kita punya pandangan terhadap mungkin beberapa yang kita rasa tidak sesuai untuk dijalankan. Kita berikan feedback, mungkin bentuk tulisan kalau kita kenal dia, ataupun feedback melalui tulisan dan sebagainya. Kalau kita lihat orang ni tidak sesuai untuk memimpin dan sebagainya, kita dengan kuasa kemampuan yang kita ada, kalau dia pemilik syarikat, kita berpindahlah syarikat. Kita tak sesuai dengan kepimpinan dia. Kalau kita rasa dia memang tak dapat jalankan dengan baik, kita gunakan platform-platform yang ada untuk buat teguran dan sebagainya, sampailah berdasarkan kemampuan kita. Ini tidak bermakna kalau the last end kita nak kena merusuh ke, kita nak go against ke, kita nak perang. Itu dah kirakan kita dah masuk ke level kita apa term yang kita panggil ni, orang yang merusuh. Jadi kita tak gitu. So dah tak ada kemampuan, kita tengok dah pemimpin tu tak dapat jalankan dengan baik, kita gunakan ada platform, dalam masa sama kita jaga adab kita dan kapasiti interaksi kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Topik kita pada malam ini tentang leaders born or bred. Pada pandangan Ustaz Azri, leaders are born and bred. They must have, every one of us are leaders, baik yang tua ataupun yang muda. Dan dalam memilih pemimpin, kita perlu lihat ataupun perhatikan dua aspek ini, iaitu qawi dan juga amin. Qawi ini kuat, amin ini amanah. Dan kekuatan tu dari sudut kecerdasan akal dan juga kekuatan fizikal. Kadang ada orang akal dia cerdas tapi fizikal dia berada dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Kedua-dua ni mesti kuat. Dan amin ni bukan sahaja amanah dalam berkata-kata, tetapi pentadbirannya. Amanah dalam pentadbirannya. Maknanya apabila dia menyusun strategi bagaimana untuk membangunkan mereka yang berada di bawah tanggungan dia tu, dia beramanah, dia menyusun, dia ada plan jangka panjang, plan jangka pendek, dan dia tahu keluhan, kepayahan mereka yang berada di bawah mereka. Dia seorang pemimpin yang amanah. Kalau dia amanah, kalau kita ikut ya Ustaz, Saidina Umar, kalau tak silap saya, Saidina Umar, sebab sewaktu beliau menjadi seorang pemimpin, dia akan mendengar, mencuri-curi dengar keluhan masyarakat yang ada bersama dengan dia. Jadi seorang pemimpin harus mendengar keluhan mereka yang tertindas atau mereka yang memerlukan bantuan. Pada masa yang sama dia harus menggadaikan, pemimpin ni dia kena gadaikan apa yang dia ada, dia korbankan apa yang dia ada demi kepentingan mereka yang di bawah tanggungannya. Seperti mana yang kita pelajari daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail, pengorbanan yang berlaku, pengorbanannya Siti Hajar sanggup berjauhan dengan Nabi Ibrahim. Hari ini akibat sikit mereka ramai yang berjauhan dengan isteri, berjauhan dengan suami, anak berjauhan dengan ibu bapa. Berlakunya ini, pengorbanan ini jelas dan kita harus ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Pengorbanan dia selari dengan kepimpinan. Dan kami mohon kepada mereka yang telah menonton ataupun bersama-sama dengan kami mendoakan agar Persatuan Muhammadiyah, sebuah persatuan dakwah, dapat meneruskan kerja-kerja melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Persatuan Muhammadiyah adalah sebuah persatuan kebajikan dan kami bergerak hingga ke hari ini di atas sokongan anda. Derma yang anda berikan kepada kami luaskan seluas-luasnya dan kami manfaatkan derma anda demi kebajikan, demi pendidikan dan demi masyarakat Islam di Singapura. Terima kasih kepada semua panelis kami, Ustaz Azri bin Azman, Ustaz Hairani dan juga Ustaz Hafiz. Mereka semua hebat-hebat belaka berkongsi pandangan dalam ruang yang sangat singkat ini. Saya rasa kalau boleh saya nak sambung lagi, namun kita harus
menghadkan masa kita ialah untuk sambung pada malam Jumaat yang akan datang. InsyaAllah bersama-sama dengan kami di Persatuan Muhammadiyah, pada setiap malam Jumaat kami akan sentak secara santai isu-isu semasa ataupun isu-isu yang sedang tular. Niat kami bukan untuk kecam, niat kami untuk mendidik, memberikan perspektif pandangan agama Islam agar masyarakat kita dapat melihat daripada kaca mata yang murni. InsyaAllah hingga kami berjumpa lagi, saya Izan Muhammad Iznillah nama penuh saya, memohon maaf atas silap dan salah sepanjang menjalankan program The Malam Jumaat Show ini. InsyaAllah berjumpa lagi. Sekian kepada semua panelis dan mereka yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumaat Show. Lihat.